Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi kejutan paling luar biasa dahsyat, ngeri, dan amat-amat menyakitkan hati Mahathir. Ini apabila satu kenyataan dikeluarkan, yaitu tiada keluarga patut jadi lebih kaya dari negara. Itu kenyataan daripada Saleh Kuruak. Saudara-saudara sekalian, tiada warga negara atau keluarga seharusnya jadi lebih kaya daripada negara, kata bekas Menteri Saleh Said Kuruak. Dia berkata, ini kerana individu atau keluarga itu kemudiannya boleh memberi pengaruh yang tidak wajar terhadap negara dan takbir urusnya, kata beliau lagi. Kita tidak seharusnya membenarkan keadaan di mana rakyat atau keluarga persendirian boleh menjejaskan kepentingan awam negeri atau negara serta demokrasi. Tetapi jika rakyat atau keluarga persendirian jauh lebih kaya daripada perbendaharaan negara, mereka boleh mengawal dan mempengaruhi keputusan utama kerajaan serta sistemnya, katanya di Facebook tanpa menamakan sesiapa. Pada 21 Disember, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersil tinggi yang terletak di Kuala Lumpur. Bangunan itu dimiliki oleh keluarga bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan juga sekutu rapat Dr. Mahathir Mohamad bekas Perdana Menteri Malaysia. Pada 9 Januari, SPRM mengesahkan Daim dan keluarganya sedang disiasat berhubung pendedahan mengenai kekayaannya dalam kertas Pandora. Pendedahan mendapati bahawa dalam rekod itu sahaja, anak Daim, isteri atau rakan perniagaan yang dikenali bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya kira-kira RM141 juta. Pada 18 Januari, SPRM menyoal anak sulung Mahathir iaitu Mirzan untuk membantu siasatan berhubung kebocoran kertas Panama. Selain daripada itu, telah disahkan bahawa SPRM menghendaki anak Mahathir iaitu Mirzan untuk menyatakan aset, mengisytiharkan aset kekayaan beliau dalam masa tempoh 30 hari. Itu telah menyebabkan Mahathir Mohamad terlompat jua akhirnya. Suruhanjaya itu berkata, notis turut dikeluarkan kepada Mirzan di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan B Akta SPRM 2009 yang memerlukannya mengisytiharkan semua aset alih dan tak alih di Malaysia dan luar negara dalam tempoh 30 hari. Mahathir mengecam siasatan itu dan menyifatkannya sebagai penganiayaan politik terhadapnya dan keluarganya dengan mendakwa bahawa salah seorang anaknya diugut hukuman penjara 5 tahun. Sehubungan dengan itu, Saleh berkata, pentadbiran sekarang mahu mewujudkan takbir urus yang baik dan pengagihan kekayaan yang saksama bagi memastikan ekonomi negara kekal sehat. Ini pada pendapat saya, kata beliau, adalah apa yang kerajaan mahu beri jaminan kepada rakyat. Oleh itu, mereka mungkin memerlukan rakyat atau keluarga tertentu yang mempunyai harta yang besar untuk mengisytiharkan harta mereka bagi memastikan sejauh mana kekayaan mereka. Usaha ini boleh memberikan kesan jangka panjang yang positif kepada rakyat dan negara, kata bekas Ketua Menteri Sabah itu lagi. Dalam amalan pengisytiharan aset yang betul dan percukaian yang adil adalah pendekatan yang positif dan semua pihak harus mengalu-alukannya, terutamanya kepada golongan kaya, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya pengukuhan kata-kata daripada Saleh Said Kuruak ini, maka kita harus tahu bahawa di Malaysia tidak ada keluarga yang perlu lebih kaya daripada negara ini untuk mengelakkan daripada sebarang kesan negatif dalam jangka panjang. Selain daripada itu, seperti yang Said Kuruak katakan, jangan sampai ada orang yang boleh mempengaruhi dasar kerajaan Malaysia.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya memilih isu ini kerana di media sosial iaitu TikTok, Facebook, YouTube dan juga di laman X, Instagram, ramai orang terutamanya walaun para penyokong pembangkang menyatakan bahawa Anwar Ibrahim seorang pendendam. Video ini dihasilkan untuk mau menyanggah tentang pendapat kononnya Anwar Ibrahim ialah seorang pendendam. Jadi, saya dapatkan isunya seorang daripada penganalisis dan juga seorang yang mempunyai kapasiti untuk bercakap tentang pendendam ini, dipetik daripada Harapan Daily. Jom kita dengar apa yang sebenarnya berlaku. Siapa sebenarnya yang pendendam? Mari kita bandingkan Anwar dengan Mahathir. Kerana ramai orang kata Anwar Ibrahim pendendam dan ada yang mula menyokong Mahathir. Ada juga yang kata Mahathir pendendam dan Anwar bukan pendendam. Jadi, dengarkan ulasan ini dipetik daripada Harapan Daily bertarikh Januari 20. Perikatan Nasional dan Laskar Saibernya perlu membandingkan pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum mendakwa Anwar adalah pendendam ekoran siasatan SPRM terhadap Tun Daim Zainuddin. Mahathir kini penasihat kepada 4 kerajaan negeri takbiran Perikatan Nasional, yakni Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Syed Ibrahim Syed Ono PH Ledang berhujah bahawa pengkritik era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Elok Perikatan Nasional ingat semula dan muhasabah diri. Tindakan oleh Tun Mahathir dulu, kata beliau. Betapa ramai yang berpendapat ia tindakan zalim. Sehingga ada juga netizen yang menulis, kata mereka, waktu itu adakah mereka tidak terfikir perasaan isteri, anak-anak, ibu bapa kepada orang yang ditahan melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA tersebut, kata mereka lagi. Bahkan pada ketika itu mereka kerajaan menekan, mengugut dan memenjarakan ramai ahli politik pembangkang, wartawan dan aktivis, kata ahli parlimen Ledang ini. Saudara-saudara sekalian, Syed Ibrahim yang juga mantan pengerusi gerakan Mansuh ISA menambah bahawa penentang kerajaan zaman Mahathir ditahan manakala pencabar politik dalam UMNO pula dikenakan pendakwaan terpilih. Hampir semua agensi di bawah telunjuk Mahathir tak berdendam kesumatkah begitu, kata beliau lagi. Tetapi Anwar dan sesiapa pun tidak boleh bersikap serupa pentadbiran Tun Mahathir. Kuasa tidak boleh disalahgunakan. Bersama kuasa ada bersamanya amanah dan pertanggungjawaban, ujar beliau lagi. Setelah mendengar komen dan ulasan daripada ahli parlimen PH iaitu Ledang ini, dari Ledang ini, apa pula pendapat anda semua? Siapa sebenarnya yang pendendam? Adakah Anwar atau Mahathir? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.